Saya hargai pandangan saudara Wan Saiful. Dalam masa yang sama, kita melihat bahawa kerajaan yang ada sejak tamatnya atau sejak bermulanya selepas pilihan raya yang ke-14, pelbagai plan tindakan, plan pembangunan yang dirujuk oleh Kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Apa yang berlaku di Johor adalah kerajaan yang lampau yang selepas PRU14 itu hanya mengubah kulit saja, orang kata. Menggunakan plan pembangunan yang dirancang oleh kerajaan sebelum PRU14. Sebagai contoh, bas Muafakat ditukar kepada bas Harapan dan juga beberapa program hanya ditukar nama sahaja. Tapi itulah juga intipati yang dibuat oleh kerajaan selepas PRU14 selama 22 bulan itu. Masa yang banyak digunakan oleh kerajaan selepas PRU14 itu, kerajaan PH tersebut, ialah untuk memberi alasan mengapa manifesto yang mereka janjikan pada PRU14 itu tidak dapat dipenuhi. Yang Berhormat Tun M sendiri pun telah mengakui bahawa yang merangka manifesto Pakatan Harapan itu adalah orang yang tidak ada pengalaman dalam kerajaan. Maka berfungsinya kerajaan PH pada peringkat awal adalah semata-mata menggunakan segala perancangan kerajaan sebelumnya, mengubah tajuk kepada apa yang dah digubal oleh kerajaan sebelumnya. Kerana mereka tidak ada langsung idea apa yang perlu dibuat oleh mereka sebagai kerajaan. Maka apabila Kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh, maka gabungan baru dapat dibentuk untuk menerajui kepimpinan yang ada. Jauh sekali untuk saya berasa riak ataupun angkuh terhadap usaha-usaha yang dibuat. Tetapi dalam 30 hari yang pertama itu, saya telah memperkenalkan 7 ikhtiar makmur Johor dengan tujuan untuk memantapkan, mengubah suai ataupun untuk menyesuaikan perancangan kerajaan supaya ianya lebih menepati kehendak masyarakat semasa. Dalam keadaan kerana sampai 2 minggu saya menerajui kerajaan, saya berdepan dengan soal Perintah Kawalan Pergerakan. Waktu itu kita dah berdepan dengan ancaman COVID. Kita terpaksa melalui satu fasa yang cukup perit bagi rakyat dan kerajaan terpaksa berbelanja lebih daripada apa bentuk hasil yang kita boleh peroleh. Tahun pertama, kita merangka belanjawan defisit. Kita tidak mengira apa hasil, asalkan kita dapat berbelanja untuk membantu rakyat. Kemudian tahun keduanya, untuk bajet tahun 2022 ini, lagi sekali saya merangka bajet defisit kerana hasil terpaksa kita kurangkan. Kita perlu memberi potongan kepada sewaan, premis perniagaan. Kita terpaksa memberi diskaun atau rebate kepada cukai yang biasa kita kenakan. Kerana kita memahami rakyat di luar sana amat terjejas, terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, dengan sekatan-sekatan yang dikenakan untuk mematuhi SOP. Jadi, kalau Wan Saiful merasakan bahawa saya seorang Menteri Besar yang gagal, segala program dapat dijalankan. Rakyat sama ada pelbagai sektor. Sama ada golongan B40, sama ada pelajar sekolah yang tak dapat ke sekolah kerana terpaksa belajar di rumah. Kita memberi pelbagai bentuk bantuan dan insentif kepada semua pihak. Jadi di manakah maksud kegagalan itu? Saya rasa hanyalah dalam bentuk saya tidak bersetuju dengan pandangan daripada rakan-rakan yang ada dalam parti dalam kerajaan. Mungkin itu dianggap sebagai gagal. Maka kalau itulah dia, maka saya berbanggalah dengan kegagalan itu kerana saya bertujuan untuk melakukan yang lebih baik untuk rakyat Johor.